menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Itu dia punya hasil dia. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz boleh ukur tak takwa? Macam mana nak ukur Ustaz takwa? Boleh. Kita tengok modul dia. Nak tengok berjaya atau tidak, tengok dia punya modul dia. Modul dalam bulan dalam madrasah Ramadan. Pertama, Ramadan mengajar kita supaya melazimi solat jamaah. Bulan Ramadan hebat kita sekalian. Tuan-tuan buat sini 20 dapat tak faham tempat saya ya, kalau saya contoh saja kan, datang sebelum Isyak 2 rakaat, Isyak 4 rakaat, lepas Isyak 2 rakaat, 8 tahlil, lepas Isyak tahlil, lepas tu tazkirah, lepas tu bangun solat tarawih campur witir 11, lepas tu tadabbur, lepas tu tadarus. Tuan-tuan sembahyang saja 19 rakaat satu malam, kan? 19 rakaat satu malam. Awak yang hebat sangat ni. Bulan lain Allah Taala kata tak boleh 4 rakaat. Come on man. 4 rakaat je. Bulan Ramadan kamu boleh buat 19 rakaat. Tengok kata sekalian, habis Ramadan boleh tak? Kalau tak boleh, pangkah, gagal, tak mencapai outcome, maksudnya ataupun takwa. Tapi kalau habis Ramadan, kita boleh istiqamah, alhamdulillah, kita tik. Itu tanda takwa kita sekalian. Tapi sudah kadang-kadang kita datang, bila orang tanya datang masjid buat apa? Ustaz, saya datang solat tarawih. Jadi bila habis Ramadan dia tak ada, sebab dia datang solat tarawih. Bulan lain mana ada tarawih? Jadi sepatutnya datang untuk kita solat jemaah. Itu modul yang pertama. Modul yang kedua apa? Iaitu tuan-tuan sekalian, kekeluargaan. Kalau boleh ada masa makan bersama. Bulan Ramadan kita menanti maghrib. Bulan biasa maghrib menanti kita. Berbeza kan? Bila masuk Ramadan kita menanti maghrib. And we are not alone. Together, the whole family. Tuan-tuan sekalian, berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Tuan-tuan kan, dalam bulan biasa habis Ramadan, boleh tak kamu ada satu masa untuk kamu bersama-sama, kadang-kadang makan bersama, majlis bersama keluarga, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila di 2 bulan Ramadan, mau jaga kesihatan, makan sebelum maghrib. Ayah tak kisah lepas maghrib. Anak tak tahu makan tak? Kalau itu yang berada. Itu modul yang kedua. Modul yang ketiga dia jaga mulut dan lidah. Jaga mulut dan lidah. Bila nak cakap dia elok, tak elok, Ramadan tahan. Tengok berjaya tak lepas Ramadan. Bila lepas Ramadan jadi macam mana? Ataupun balik kepada biasa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bangun malam. Kan, kalau mak-mak ni dia bangun awal, kadang-kadang sejam setengah dia dah bangun dah. Kita orang lelaki ni dekat-dekat nak buka atau kecula setengah jam lah, kata lebih awal. Berapa hari? Sehari, 2 hari, sebulan. Bulan biasa tak boleh kau bangun setengah jam lebih awal. Tak boleh Ustaz. 15 minit lebih awal. Tak boleh Ustaz. Azan tak boleh Ustaz. Lepas tu di mana semangat Ramadan? Dan tambah-tambah hari Ahad. Bila disiksa, bila letakkan di atas panas terik matahari, bila disebut Ahad juga. Ahad. Kita pun jadi sejuk Ahad. So apa? Tak nak bangun hari Ahad, hari cuti kita sedang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Banyak lagi modul dia. Apa lagi? Melazimi bacaan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran. Tengok habis Ramadan, di mana kita? Tuan-tuan sekalian, di mana kita? Adakah kita masih cintakan, suka, gemar untuk nak membaca ayat-ayat Al-Quran, ataupun kita simpan balik kita di tempat asalnya menanti bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kita tinggal kalau kita dapat semua, maka ketahuilah Allah Taala kata kamu menjadi manusia yang bertakwa. Bila dalam bahasa Arab disebut la'alla, dia tak sebut laita. Kalau laita ni moga-moga juga, laita moga-moga, tapi angan-angan kosong. Tetapi bila Allah Taala sebut la'alla, maksudnya
it is achievable. Dia boleh dicapai if you follow properly the process, maksudnya. Jadi dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi proses untuk kita ikut, tarbiah untuk kita ikut. Kata pakar psikologis, you need 25 days before an action to become a habit, maksudnya. Kita memerlukan 25 hari untuk kita ulang supaya sesuatu perbuatan itu menjadi tabiat. Pengalaman mengatakan 40 hari, kajian mengatakan 25 hari. Allah Ta'ala bagi 30 hari tengah-tengah. Sepatutnya bila habis Ramadan, apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ini sepatutnya dah menjadi satu tabiat. Bila kita keluar daripada bulan Ramadan, maksudnya kita balik kepada fitrah kita sekalian. Sebab itu di penghujungnya kita bayar zakat fitrah. Kita menyambut hari raya fitrah. Jadi kalau tuan-tuan tanya apa pula itu Ustaz fitrah ni? Fitrah itu iaitu the pattern by which God create man. Satu sistem, satu keadaan di mana manusia itu diciptakan. Bagaimana Ustaz? Nak mendalam, maksudnya kita kena kenal siapa diri kita sekalian. Saya sikit sebelum saya masuk ni mukadimah ni, tajuk kita sekarang ni iaitu Lailatul Qadar, bersempena dengan kita berada di malam 10 yang terakhir. Jadi sikit sebelum saya nak masuk pada tajuk ni, kita kena kenal fitrah kita. Sebab kalau kita tak kenal fitrah kita, macam mana kita kata, oh saya dah balik kepada fitrah. Jadi apa fitrah kita? Fitrah kita tentu sekali ini sekadar peringatan saja. Bila mana Allah Ta'ala menciptakan kita, maka Allah Ta'ala menciptakan kita daripada roh dan jasad. Roh dan jasad. Roh tanpa jasad kita bukan kata insan, kita panggil mayat. Jangan panggil bila tengok jenazah, wahai insan, dia buka mata, bukanlah maksudnya. Sebab dia dah jadi mayat. Jadi roh tanpa jasad, bukan insan, bukan juga hantu. Kita panggil roh tanpa jasad adalah roh hantu lain, hantu jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Sebab tu orang yang masuk jin, badan dia jadi panas kan, dia keluar asap. Bila dia keluar asap, otak masuk dalam asap dalam kepala dia tak boleh nampak, dia tak boleh buat decision. Sebab tu bila orang marah, orang suruh dia diam, bagi asap clear dulu. Baru dia nampak. Bila dia nampak, baru dia buat keputusan. Ustaz, saya tengah marah kan Ustaz, saya perlu buat keputusan segera. Kamu nak buat keputusan macam mana? Kamu dalam asap, kamu tak nampak. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Cari orang yang tak duduk dalam asap. Maksudnya seek opinion. Kalau tak puas hati, the second opinion, the third opinion. Jangan buat keputusan waktu kita masuk jin. Tu buat asap juga, makanan jin maksudnya. Jadi dia mengokok kat UAE, dia pun mengokok dalam tandas. Dia mengokok dalam tandas. Bila dia lepas asap, jin sedut. Jin lepas, dia pun sedut. Dia saling bekerjasama. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, masuk kelas dia orang tanya, Ustaz bercakap tentang syurga ni. Dalam syurga boleh hisap pokok kan? Dalam syurga boleh hisap pokok. Saya tak boleh nak jawab lah, tak ada dalam Quran. Cuma saya kata, awak dengar pokok yang mana lebih teruk kan? Awak Ustaz, oh dalam syurga boleh minum awak? Boleh kan? Allah takkan pokok, takkan benda syarat masuk syurga dulu. Kalau awak bukan minum dalam kelas, terjun dalam sungai sambil menyelam minum air. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita pisah sekejap, nak tengok fitrah kita ni, kita pisah sekejap. Jasad pertama, jasad daripada tanah. Jasad kita ni nak ingat daripada tanah. Siapa dia jasad dia ni daripada emas? Ada tak dalam surah masjid ni? Jasad dia daripada emas. Awak Ustaz tanya, Ustaz nak bawa pergi pajak kan? Kadang arwah yatim. Letak sekejap tadi tu, ambil 80%. Lepas tu pergi tebus balik. Tak ada semua jasad daripada tanah. Jasad kita ni, tuan-tuan cek dengan doktor, dia punya raw material dia, bahan mentah dia sama macam jasad haiwan. Tengok anjing kena langgar, esok kalau badan tak angkat, dia kembung
pecah. Bila dia pecah tu ulat. Ulat tu kita panggil maggot, bukan nugget, maggot. Nugget boleh buka besar kan. Ni maggot, maggot. Akhirnya ulat makan. Ulat makan. Jasad kita jadi apa? A sheet of maggot. Tahi ulat kan. Saya bagi ceramah kat Masjid UAE, budak Canada betul. Ustaz, in Canada, if you mention the word maggot, people will open their eyes. Why, Ustaz? You know, because this word is very disgusting. Sangat menjijikkan. Ustaz ni nak cakap apa ni? Saya cakap dia, I'm not talking about maggot, which is disgusting. I'm talking about the shit of maggot, which is more disgusting than the maggot itself. Saya cakap tentang tahi ulat. Tahi itu lebih jijik daripada ulat tu. Tapi itulah jasad kita jadi tahi ulat, tuan-tuan sekalian. Waktu Asia jatuh kat Indonesia, penduduk di sekitar pantai tak makan ikan. Sebab apa? Jasad penumpang menjadi tahi ikan, the shit of fish. Yang mana lebih baik? Tahi ikan atau tahi ulat? Sama je Ustaz. Tahi tahi dah bagi dia sebut kan? Tapi itu hakikatnya perjalanan jasad kita. Nak balik pada fitrah ni. Yang kedua, jasad jadi apa? Masuk dalam tanah, tuan-tuan sekalian. Masuk dalam tanah lepas 6 bulan buka balik. Jadi apa? Tinggal apa? Tulang, rambut, gigi. Ini hak lambat habis. Tulang tu sebab ulat tak tahu nak buat sup. Kalau dia tahu buat sup ada perenjah pula, sat dah habis. Itu yang tinggal. Lama-lama untuk lebih jadi tanah. Daripada tanah kita datang balik kepada tanah. Dan jasad ni tuan-tuan sekalian hanya kenderaan saja. Kenderaan. Sebab tu bila tuan-tuan tengok saya cakap ni, bukan mulut yang bercakap. Ada driver yang menggunakan mulut untuk bercakap. Sebab tu bila driver keluar, kenderaan tersadar. Yang tengok bukan mata. Yang tengok orang dalam guna mata untuk tengok. Sebab tu bila orang dalam keluar, mata dah tak boleh tengok. Telinga yang mendengar, bukan telinga. Yang mendengar adalah driver yang guna telinga untuk mendengar. Sebab jasad hanya kenderaan saja. Sebab itu bila driver dia keluar, terbujurkan kaku. Itu jasad atasnya. Yang kedua iaitu roh. Roh apa? Roh ni yang pertama dekat dengan Allah, tinggi, begitu mulia di sisi Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala simpan rahsia hakikat roh ini. Cuma Allah Taala beritahu, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku selesai membentuk jasad Nabi Adam, aku hembuskan ke dalamnya daripada rohku. Tuan-tuan, min ruhi, Allah Taala hembuskan ke dalam tubuh Adam itu daripada rohnya. Oh, bahaya ayat ini kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok terjemahan, dia terjemah direct daripada roh tu Tuhan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau Kristian dia percaya apa? Dia percaya roh kita ni memang roh Tuhan. Kalau tuan-tuan dengar statement motivasi, saya pernah dengar seorang pastor, dia kata apa? Dia kata, don't look down yourself, you are godly in nature, Jesus is your brother. Dengan pandang rendah diri kamu, kamu itu Tuhan sifatnya, dan Nabi Isa itu abang kamu. Kita kalau cakap jatuh syirik. Jadi ulama-ulama mentakwilkan ayat ini litakrim. Allah Ta'ala kaitkan roh itu dengan dirinya sebagai penghormatan kepada roh anak Adam. Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka, dia kaitkan roh itu dengan dirinya. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu roh daripada alam yang tinggi, jasad daripada alam yang rendah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, if you go for jasad, you become very low. If you go for roh, you become very high. That's the nature of tanah dan the nature of roh. Ustaz, boleh bagi contoh tak? Senang saya bagi contoh. Kita tengok orang Gusti. Orang Gusti ni, dia go for jasad. Siapa yang paling kuat? Tuan-tuan sekalian, tengok dia bergaduh dalam kandang. Dia bergaduh dalam kandang. Esok kau masuk kuat, hari ni aku masuk kuat. Esok hidung kau patah, hari ni hidung aku patah. Tuan-tuan sekalian, dia belaga macam ayam. Rendah martabat dia, tuan-tuan sekalian. Yang tinggi pengurus dia kering pakai kod, duit semua masuk, tuan-tuan sekalian. Sebab pengurus dia guna roh, guna akal. Yang ini guna jasad.
Begitu juga dalam kehidupan harian kita, kalau kita mementingkan roh, mementingkan akal, kita akan jadi tinggi. Kalau kita lebih kepada keseronokan jasad, kita akan menjadi terus hina dan hina. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu roh pertama. Yang kedua, roh bila mati apa jadi? Roh teruskan perjalanannya daripada alam rahim, daripada alam roh masuk dalam perut mak kita, alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, terusnya sampai kepada alam akhirat. Perjalanan roh, tuan-tuan. Dan yang ketiga, roh adalah pemandu kepada jasad. Bila saya sebut fitrah, tuan-tuan kena jawab soalan ini betul-betul. Kalau tuan-tuan salah jawab, liku. Iaitu apa? Who am I? Siapa aku? Jasad ataupun roh? Jasad ataupun roh? Tuan-tuan sekalian, kita ni siapa? Jasad atau sebelum tuan-tuan dan puan jawab, Imam Ghazali bagi ibarat yang selalu saya bawa. Orang Arab kenderaan dia guna unta. Orang Arab kenderaan dia guna unta. Jadi jasad unta, roh tuan pun unta. Jasad unta, roh tuan pun unta. Jadi saya tanya tuan-tuan, tuan siapa yang dalam masjid ni dia unta, bukan tuan unta? Siapa dia unta? Kan? Ustaz, kita orang tak belah unta, Ustaz. Siapa yang dalam masjid unta? Kita bukan unta. Kita adalah tuan unta. Kita adalah pemandu kepada unta. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan ni, bila mana Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, masa suatu Allah Ta'ala mencipta tuan unta, roh, untuk apa? Untuk dekat dengan dia, untuk kenal dia, untuk beribadat kepada dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala cipta jasad untuk apa? Untuk berkhidmat untuk roh. Allah Ta'ala cipta unta untuk berkhidmat kepada tuan dia. Tapi apa yang berlaku dalam kehidupan kita? Kita menjadi hamba kepada unta. Hidup dan matiku kerana unta. Hidup dan matiku kerana unta. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, unta tuan-tuan bagus. Banyak unta tak suka duduk dalam majlis macam ni. Dia kira nak lari balik. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau tuan-tuan duduk, aku nak ngaji ni, unta duduk, dia duduk sebab we are the one who control our camel and don't let camel control ourselves. Kalau kata kadang-kadang lepas salat tarawih dah turun 8 dah, witir pun dia belah. Witir pun dia belah, tuan-tuan sekalian. Saya dulu, tuan-tuan sekalian, saya pun belah juga sebelum saya tahu tentang fadilat witir. Bila saya tahu, tuan-tuan sekalian, fadilat witir, ya Allah, tinggi, lebih tinggi daripada tarawih. Sebab itu hukum solat witir dalam mazhab Imam Abu Hanifah, hukum dia wajib. Dalam 3 mazhab, hukum dia sunat muakkad. Nabi kata dalam hadis, barang siapa yang tidak menunaikan solat witir, dia bukan daripada kalangan aku. Dalam satu hadis. Dan satu hadis lagi, barang siapa yang terjaga di waktu pagi belum menunaikan witir, maka hendaklah dia mengqadhakannya. Maka mazhab Abu Hanifah menjatuhkan hukum solat witir adalah wajib, manakala mazhab-mazhab yang lain yang 3 mengekalkan hukum sunat muakkad. Apa yang saya nak sampaikan, kalau kata siling ni, atas siling ni wajib, solat sunat witir dah menyentuh siling dah, sikit lagi nak jadi wajib. Solat tarawih di mana? Bawah. Kita go for the bawah, kita tinggal yang atas. Nampak sangat kita tak pandai berniaga. Kita ambil turun yang bawah, kita tinggal yang mahal. Bila tahu, tuan-tuan sekalian, saya dah tak tinggal solat witir. Waktu sebelum tahu, bila saya bangun, tuan-tuan sekalian, nak keluar ni, tuan-tuan sekalian, saya takut orang tanya, Ustaz nak pergi mana? Tak solat witir. Saya dah sediakan jawapan. Takut orang tanya. Tapi takat ni tak ada siapa tanya. Mereka trust Ustaz pun. Tak ada apa tanya. Jawapan dia apa? Saya nak buat waktu bangun tahajud. Saya nak tutup dengan solat witir. Friendly. Secara jujur yang saya nak beritahu, berat. Dalam kebanyakan masa tak buat. Jadi don't take any risk.
Jangan ambil risiko. Lepas tarawih bangun 3 rakaat, lepas tu buat witir. Lepas tu nak buat tahajud tak payah ulang. Nabi kata tak ada 2 witir dalam satu malam. Selesai masalah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila saya bangun, bila saya tahu kadang-kadang unta ni dah biasa, dia nak lari keluar kau. Bila dia bangun nak lari keluar ni tuan sekalian, saya tanya, unta, hang nak pergi mana? Dia terhenti. Tuan-tuan tanya unta tuan-tuan, dia nak pergi mana? Bukan dia sakit kan, kadang-kadang dia tak nak hati, dia nak lari balik. Cuba tanya dia, hang nak pergi mana unta? Aku nak lari. Bila tuan-tuan tanya, dia terhenti. Dia terkejut. Sebelum ni tuan dia tak pernah tanya. Tiba-tiba tuan dia tanya. Saya tanya unta, hang nak pergi mana? Dia senyap. Saya tahu dia nak balik tengok TV. Dia boleh tengok TV. Dia terhenti. Bila dia senyap, saya kata, unta tolong masuk balik sah. Unta senyap. Lepas tak, dia masuk balik sah. Sebab kita yang buat kontrol. Bukan unta yang kontrol kita. Sebab tuan-tuan sekalian, bila balik nanti sampai satu masa, apa berlaku? Allah Ta'ala kata, "Hai balik, tinggal unta." Mana ada orang duduk dengan unta selama-lamanya? Satu masa dia akan balik. Yang kena tanya bukan unta. Yang kena tanya, yang dipertanggungjawabkan adalah tuan pun unta. Yang kena seksa adalah tuan unta. Yang sakit adalah tuan pun unta. Ustaz, unta pun kena tanya tak? Ya, unta kena tanya. Tapi unta ditanya untuk nak bedal balik tuannya. Kan? Bila Allah Ta'ala tanya unta sebagai apa? Bukan nak salahkan unta. Sebagai saksi, kamu gagal menguruskan aku dengan baik, akhirnya aku campakkan engkau dalam neraka. Unta jasad mengkhianati kita, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab suatu hidup kita gagal menguruskan unta kita dengan baik, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan tengok, bila masuk Ramadan nak beritahu, hai, kenal ya, kamu adalah tuan unta, kamu bukan unta. Sebab dalam bulan Ramadan semua kelebihan adalah kepada tuan, kepada unta. Adalah satu dua yang kelebihan kepada unta. Apa dia Ustaz? Contoh bazar Ramadan. Hak lain, bangun malam pahala besar tuan unta. Tak makan waktu siang, unta kata ya Allah 9 bulan aku belum makan oi, kan? Akhirnya unta terpaksa juga berkorban kerana tuan unta. Bangun awal pagi, unta memang tak suka untuk tuan dia. Baca Quran, unta pun tak suka untuk tuan dia. Semua tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan menyedarkan kita tentang siapa hakikat diri kita yang sebenar, yang kita panggil fitrah. Sebab itu bila di penghujung Ramadan, kalau kita kenal, kita balik kepada asal kita fitrah, kita bayar zakat fitrah, kita meraihkan hari, kita kembali kepada fitrah. Takut-takut bila di penghujung Ramadan, kadang-kadang kita menjadi manusia yang sama, kita terlupa, kita ingat kita unta, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan tempoh masa yang ada ini, mari sama-sama kita menguruskan unta kita dengan baik, tuan-tuan sekalian. Kalau nak buka puasa tu, jangan duk lepaskan unta. Kalau bawa unta pergi bazar Ramadan, jaga. Dia selalu minta lebih. Nasi tambahan, ayam 2 bungkus. Bila dia balik, kita makan, unta makan, dia tak larat, dia menguap. Itu sekalian, kita kata jom pergi masjid, tak larat. Jom pergi masjid, tak larat. Dia tidur dengan kita tidur. Itu sekalian. Akhirnya kita menjadi hamba kepada unta kita. Tuan-tuan dan puan tu baru mukadimah. Tuan-tuan sekalian, nak masukkan tajuk Lailatul Qadar, menghidupkan 10 malam yang terakhir. Tak apa, tuan-tuan sekalian. Jadi apa itu Lailatul Qadar? Lailatul malam. Al-Qadar ini, Al-Qadar kita guna sebagai qada dan qadar. Bila sebut qadar ini, iaitu destiny ataupun degree, ataupun kita juga sebagai power. Power ni Allah Ta'ala salah satu nama dia Al-Qadir. Daripada perkataan qadar juga maksudnya berkuasa. Ataupun kita kata apa? Sukat. Berapa kadarnya? Berapa kadarnya? Maksudnya measure ataupun sukatan. Itu makna literal daripada makna Lailatul Qadar.
malam adalah malam ketentuan. Kalau siapa-siapa yang dapat tuan-tuan sekalian, dia sama dengan 83 tahun lebih. Gambaran lah nak bagi nampak. Ada orang tanya, Ustaz, dulu-dulu dia tak bincang macam tu, dia tak kata dalam bentuk 83 tahun. Dia kata besar pahala dia. Saya kata sama je, tak ada kecanggahan. Kita bagi tunjuk numbers ni untuk supaya lebih nampak, lebih baik daripada 83 tahun, 83.333 tahun. Bila mana 1000 bahagi 12 kata sekian. Saya nak tanya dalam surah dalam masjid ni, siapa yang dia rasa umur dia boleh sampai 83 tahun? Angkat tangan, kita nak ambil nama. Nanti kita cek balik tuan sekalian. Kalau yang tak sampai, tahniah tuan sekalian. Tapi yang tak sampai pun, amal pahala kita, kerja buat kita bercampur aduk dengan dosa dan pahala. Tapi yang ini, kalau kamu boleh buat, pionir ibadat, masuk safe deposit box, kan? Nanti di hari akhirat keluar, waktu timbang, buat keluar 83 tahun punya nilai, letak atas timbang. Kalau nak bayar mampus kan, dia naik itu tuan-tuan, menyucuk, memberati kebaikan. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita duduk pulang, kita duduk istiqamah. Sebab itu dia kata, ini hari penentuan. Kalau kamu dapat, most possibly, maksudnya kamu insya-Allah akan menjadi calon-calon ahli syurga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini ayat dia surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. We have indeed revealed this message in the night of power. And what will explain to you what the night of power is? The night of power is better than 1,000 months. There come down the angels and the spirit by Allah permission on every errand. This until the rise of dawn. Maksudnya malam dalam bulan Islam ni, dia bermula dengan maghrib. Bila masuk maghrib, hari ini bermula malam 10 yang terakhir. Hari ini hari yang ke-20. Jadi masjid-masjid dah ada qiyamul lail, dah dilatih imam yang tertentu untuk menguruskan. Maksudnya mereka-mereka yang ingin bersama-sama bersolat jamaah. Kelebihan dia, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. 1000 tahun bahagi 12 dapat 83.333 ni. Gambaran ringkas saya teruskan tentang kelebihan. Kalau kita dapat, maka besar ganjaran dia. Origin dia sejarah. Kenapa Allah Ta'ala anugerahkan Lailatul Qadar ni? Bila Nabi berbicara dengan sahabat tentang Bani Israel yang dahulu umur mereka panjang dan masa beribadat mereka panjang. Nabi kata, umatku dalam 60 hingga 70 tahun itu bercampur dengan dosa, dengan dan benda-benda yang harus dan sebagainya. Berbeza dengan umat yang dahulu. Maka Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kamu boleh cari satu malam ni bersamaan dengan 83 tahun. Ini yang terbaik. Kalau kita kata hidup umur panjang pun belum tentu pasti kita beribadat sempurna. Tetapi kalau kita boleh tumpu, boleh cari tuan-tuan sekalian, dapat satu malam ni, maka agak sempurna tuan-tuan sekalian. Ibadat dia tidak bercampur. Reported sign, tanda-tanda dia, cahaya terang di sudut kita bangun waktu sahur tu, keluar daripada habis sahur, kita keluar sekejap kat luar rumah tengok kadang-kadang bercahaya damai, masa damai dan tenang. Hearing salam from malaikat. Ini yang dilaporkan, bukan hadis. Ini bukan hadis yang kita dengar. Ulama-ulama membicarakan. Ada nampak cahaya terang, ada dengar malaikat bagi salam. Kalau tuan-tuan tanya, macam mana nak tahu Ustaz? Sembahyang, Assalamualaikum. Masa tak main dah, kalau semua masjid daripada itu. Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan tanya macam mana nak kenal tuan-tuan sekalian, orang yang terima salam tu, dia akan kenal. Benda-benda yang macam ni, orang tasawuf kata, man la yazub la yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Jadi bila kita rasa, bila kita sampai satu keadaan, bila kita dengar keadaan ini, maka kita akan tahu yang memberi salam itu adalah bukannya daripada yang lain, iaitu daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam gula lah, kalau kita nak cerita asal gula macam mana manis, cuba terangkan asam manis itu bagaimana. Susah. Kita pergi kedai, beli gula, makan. Macam tu lah. Mal la
malaikat turun, semua duduk sujud. Itu yang kadang-kadang kita dengar, orang ambil wudu, dia satu lebay dah. Bila dia ambil, tak ada dah. Tengok perbuatan puncak sebab pokok tu dia bangun balik, maksudnya semuanya sujud. Tapi jangan kita bangun pagi tengok pokok dia ada yang sujud. Tak ada. Bila pokok tak sujud, malam ni dia tak turun. Tak semestinya itu. Kata Imam At-Tabari rahimahullah menegaskan bahawa semuanya itu tidak lazim. Tidak lazim dalam arti kata tidak semestinya ia dapat melihatnya. Jumpa dikatakan tak semestinya kita lihat jumpa ni, kerana tidak disyaratkan melihat sesuatu atau mendengarnya untuk menemui malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tak jumpa, kalau kita tak dengar orang bagi salam, jangan kata saya gagal, saya tak dapat. Jangan anggap sedemikian, sebab itu bukan syaratnya, tanda kata kita dapat. Yakni yang penting ialah taat mengerjakan amal bakti kerana Allah semata-mata, kerana balasannya tetap terjamin dan akan dapat dinikmati di dunia dan akhirat. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni dia jadi macam semangat ni. Kita cari Lailatul Qadar, duk tunggu apa? Duk tunggu satu keadaan di mana ini dia Lailatul Qadar. Kita sebenarnya tuan-tuan dah teralih daripada matlamat asal. Matlamat dia nak bawa kita dekat dengan Allah. Cari Allah, cari Tuhan Lailatul Qadar tu. Bila kita cari Tuhan, kita jumpa Tuhan, terpulang kepada Tuhan dia. Nak bagi kita dah. Tuhan dia tahu lah kamu ni berhak atau tidak. Kita tak cari Tuhan. Kita duk pulun cari hadiah. Kan? Duk pulun cari hadiah. Jumpa hadiah. Tuhan tak cari. Cari Tuhan tu. Bila cari Tuhan, kamu berhak. Tuhan dia akan bagi. Kadang-kadang kita jadi macam tu. Tak salah juga teman-teman. Tapi kadang-kadang kita dah terpesong daripada matlamat asal. Sebab itu datang istiqamah terus menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan bila kita dekat dengan Allah, serahlah kepada Allah. Dia yang Maha mengetahui. Cuaca pada malam Lailatul Qadar, cuaca malam Al-Qadar sangat tenang dan tenteram. Malaikat turun berduyun-duyun sehingga melebihi jumlah batu kerikil di muka bumi. Banyak malaikat turun tuan-tuan. Mereka memberi salam dan aminkan doa mereka yang sedang beribadah. Banyak berdoa malam tersebut, sama ada solat, berdoa ataupun berzikir. Soalan, how about the raining night? Macam mana Ustaz? Semalam hujan Ustaz. Apa berlaku Ustaz semalam Ustaz? Bila hujan, kita tidur. Kita tidur Ustaz. Sebab apa? Ustaz kata malam terang. Bila hujan, kami tidur. Sebab kami dulu cari Lailatul Qadar. Bukan kami dulu cari Tuhan yang mempunyai Qadar. Malam hujan, Tuhan tak ada. Malam tak hujan, Tuhan ada. Terbalik pula kat situ. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah berlaku malam Qadar pada malam yang hujan. Oleh itu, jangan abaikan malam yang hujan kerana menyangka ia bukan malam Al-Qadar. Hujan adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau jumpa waktu Imam Nawawi menyebutkan penjelasan Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Hawi bahawa orang yang dapat menyaksikan malam Lailatul Qadar dinasihatkan, pertama, menyembunyikan perkara-perkara yang telah disaksikan. Jangan kalau kita dengar cerita tu, bukan tu guru cerita. Kadang-kadang anak murid dia yang cerita. Tu guru tak cerita. Tu guru kadang-kadang dia cakap secara umum je. Tanda-tanda walaupun dia jumpa dengan tanda-tanda umumnya begini. Anak murid fikir dengan tu guru. Sebab kata benda-benda karamah ni jangan cerita. Orang kata benda-benda karamah ni macam haid. Mana ada orang tunjuk haid? Kita suruh. Sebab apa? Sebab kalau kita tunjuk, nanti akan timbul gangguan kepada keikhlasan kita. Jadi bila orang cakap, orang puji kita jadi seronok. Kita pula lebih pula. Hampa nak tahu cerita sebenarnya. Kita mulalah cerita. Nama kita semakin masyhur. Akhirnya timbul dia wujud dan takbur. Kemungkinan besar terbatal segala anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kalau kita dapat senyap dia
Yang diriwayatkan daripada Aisyah, ini doa yang selalu imam baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberi keampunan, maka ampunlah aku. Ini doa kalau kita dianugerahkan Lailatul Qadar. Lepas tu kita masuklah doa-doa yang lain. Biar spesifik, biar dalam bahasa kita, biar dalam doa kita, biar datang daripada hati kita. Sebab jatuhnya pandangan Allah bukan pada mulut, bukan pada bibir, jatuhnya pandangan Allah pada hati. Biar doa kita terbit daripada hati. Minta betul-betul pada Allah. Kalau boleh jangan untuk kita saja, untuk generasi kita. Ya Allah, berilah keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kepada anak-anak cucu aku juga, ya Allah. Panjangkan kepada beberapa generasi kita. Sebab doa malam itu doa yang makbul. Ustaz, kalau doa Ustaz bagi banyak-banyak jadi sikit lah. Mana ada Ustaz dalam Islam ni pahala ni, kalau bagi mana ada jadi sikit, dia bukan pecah jadi berapa-berapa, dia sama banyak. Jadi kenapa kita tak sebar-sebarkan? Kenapa kita tak bahagikan? Macam kita baca Fatihah kan, baca Fatihah sedekah kat mak, sedekah kat ayah kan. Jadi satu Fatihah pecah dua. Kita ingat macam tu, dah mana ada pecah dua. Mak dapat Fatihah, ayah dapat Fatihah, dekah ni kepada orang yang beriman. Orang beriman semua dapat hadiah daripada kita, yang mereka yang berbuat. Mana pecah-pecah jadi kecil-kecil dah Ustaz. Kalau satu Fatihah bagi ramai, mana ada macam tu. Jadi kenapa kita tak sebarkan, maksudnya besarkan kita punya pemberian tersebut. Kenapa kena puluh sangat cari Lailatul Qadar ni? Yang pertama, securing better place in paradise. Ini matlamat kita. Jadi kalau dapat tuan-tuan sekalian, maksudnya memang insya-Allah dengan izin Allah, tuan-tuan sekalian, keinginan kebenaran Allah, pastinya kita akan menjadi manusia-manusia yang tempatnya dalam syurga. Tapi kadang-kadang yang ini tak berapa nanti sangat. Yang utama, yang paling penting dalam kehidupan kita, yang kedua, avoiding hell. Yang itu tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kita punya orang Melayu ni, kita kata orang Melayu by nature lah, man by nature, manusia secara tabiatnya dia tak kisah sangat mendapat kenikmatan. Yang penting dapat lari daripada kesengsaraan. Ustaz, macam mana saya cakap macam tu? Senang je kalau kita tengok orang cakap. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, tuan-tuan beritahu. Kita kata apa? Ustaz, saya Ustaz tak masuk syurga tak apa, janji jangan masuk neraka. Nampak? Kita nak lari daripada kesakitan dulu, lebih utama daripada mencari kebahagiaan kan? Saya Ustaz, saya tak kaya sangat. Tak apa Ustaz, janji saya tak meminta-minta, saya tak merana. Sebab apa? Nak lari daripada kesakitan itu lebih utama daripada mencari kenikmatan. Jadi kalau tuan-tuan nak suruh anak-anak ataupun cucu, kalau cerita tentang kegembiraan ni, dia tak apa jalan kan? Sebab dia tak apa dia sangat. Tapi kalau bagi kau yang hukuman tu, punishment tu, kadang-kadang lebih memberi kesan. Jadi avoiding hell, neraka. Kalau cerita tentang neraka ni, dulu saya dah sebut, sebelum nak sampai ke neraka tu, syurga tu, ada satu titian. Atas titi tu, namanya titi tu sirat yang merentangi neraka, tuan-tuan sekalian, sebelum masuk ke syurga. Berapa jarak perjalanan dia? 3,000 tahun. Atas sirat saja 3,000 tahun. Menurut satu riwayat dalam Ibnu Katsir, proses berdiri saja di mahsyar 50,000 tahun. Berdiri saja di mahsyar 50,000 tahun. Pasal sirat second last 3,000 tahun. 1,000 naik, 1,000 dataran, 1,000 turun. Licin, menggelincirkan, lebih tajam daripada mata pedang. Confirm terjun. Confirm. Basicnya terjun dululah. Kecuali mereka-mereka yang diselamatkan. Jatuh dalam neraka, api neraka 60 kali ganda lebih daripada api dunia. Saya ada seorang guru WhatsApp taman kan, di jalan. Dia duduk sebarkan
Dia jawab apa? Dia kata, memang tahu Ustaz, betul Ustaz, tapi tangan gatal. Gatal juga tangan untuk nak forward benda-benda fitnah. Dia kata tak apa, tangan gatal, balik buka dan podcast, cucuk sikit tangan tu, bakar sikit tangan tu, sikit je, tu api minyak je, jangan main sikit, api neraka 60 kali ganda. Dia jawab, Ustaz, dia kata api neraka 60 kali ganda. Kalau kita rasa boleh dengan api dunia, ambil buka dan podcast, sentuh sikit lah, tahan sikit, tu pun tak boleh tahan. Api neraka tuan-tuan sekalian. Bila jatuh dalam neraka, bila jatuh tuan-tuan sekalian, tiba-tiba api naik macam kita, macam grill, macam kita bakar daging tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba terdengar pula suara yang gemuruh menandakan kemurkaan Allah yang amat sangat. Dia tahulah lepas ni celaka dan sengsara. Di kala itu Malik Zabaniyah menyeret orang-orang yang derhaka itu kepada azab dan siksa yang lebih pedih, serta melontarkan mereka ke perut Jahannam sambil berkata, rasakanlah sesungguhnya engkau dahulu menganggap diri engkau mulia dan besar. Mereka akan tinggal di situ sebagai tawanan neraka, di mana mereka dibakar dengan api yang dahsyat. Seandainya mereka dahaga, mereka diberi minum dengan air yang mendidih. Kita kadang-kadang buat air kopi, masuk air panas. Kalau minum tiba-tiba pada waktu itu juga melecur bibir. Dalam neraka tuan-tuan sekalian, minumlah, biarlah hangus, biarlah hancur bibir tersebut. Dan air yang menjijikkan tuan-tuan sekalian menjadi minuman ahli neraka. Setelah itu barulah ditentukan tempat mereka di dalam Jahannam, di mana setiap yang memasukinya dengan badan yang merengkuk, bertemu kaki dan dahi, wajahnya hitam legam, diselubungi oleh pekatnya kegelapan maksiat. Mereka merayu dari setiap penjuru neraka dengan berteriak, wahai Malik, kulit kami telah hangus, daging kami telah masak, keluarkanlah kami dari neraka ini, lepaskanlah kami dari siksaan ini, kami berjanji tak akan buat lagi. Maka apakah jawaban Malik? Bohong, kini bukannya masa untuk memohon keamanan, tidak ada jalan lagi untuk kamu keluar dari tempat yang hina-hina ini. Rasakanlah siksaan ini dan jangan banyak bicara lagi. Kalau kamu dibebaskan dari siksaan dan kehinaan ini, nescaya kamu akan kembali membuat dosa. Di kala itu barulah mereka sedar akan diri mereka, barulah mereka kesal atas perbuatan mereka. Tapi apa gunanya penyesalan pada ketika itu? Nasib sudah menjadi gugur, sia-sialah penyesalan. Mereka terus terpekik, terlolong oleh kepanasan api neraka dan kesengsaraan yang tak tertanggung lagi. Sedangkan tubuh mereka tenggelam timbul dalam gelegak api yang panas, seperti direbus dalam periuk. Dahi mereka dipalu dengan besi panas hingga berpecah dan terburailah segala isinya, dan bersumburlah nanah yang bercampur darah menerusi mulut-mulut mereka. Di kala itu mereka mengharapkan agar dimatikan saja, agar tidak menanggung siksaan yang berat ini. Malangnya mereka tidak mati-mati juga. Wajah mereka lebih hitam dari arang, bermata buta, berlidah bisu, dengan tulang-tulang mereka sudah patah-patah, kulit mereka sudah tersiat-siat, sedang lidah api yang menyala-nyala terus membakar segala anggota mereka yang bekerja itu. Manakala ular daripada api neraka dan kala jentiknya terus merayap dan menyengat tubuh mereka. Hanya yang dikatakan orang yang paling sedikit atau ringan menerima azab dan sesaranya di sana, di neraka, kiranya boleh ditebus azab itu dengan dunia dan isinya, nescaya dia sanggup memberikan segala-galanya asalkan dia dapat dibebaskan dari azab yang ringan. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala kata kamu nak tak kalau keluarkan kamu daripada azab yang ringan ini, kamu bayar dengan dunia dan isinya. Kita kata kepada Allah, ya Allah, ambil ya Allah, tak, aku tak penting lagi dunia dan isinya, asal aku dapat keluar daripada azab yang ringan. Sebab jika dibandingkan apa yang dikatakan azab yang ringan di akhirat, itu adalah azab dunia yang teramat berat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam beribadah, nak datang salat jamaah, nak istiqamah dalam beribadah ni tuan-tuan sekalian, kalau if we know what is waiting for us, sebenarnya tak ada apa-apa yang menjadi hal kepada kita, tetapi kita terlupa tuan-tuan sekalian.
Saya kadang-kadang bila anak-anak balik semua tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang kita boleh dengar azan kan. Dengar azan kita boleh lari pergi. Tapi tuan-tuan sekalian, anak-anak kat rumah berterabuk. Kadang-kadang mereka sembahyang lambat. Kau ni sembahyang ujung sana, kau ni sembahyang ujung sini. Kadang-kadang saya terpaksa berkorban untuk solat di jamaah di masjid. Dia panggil semua turun, ayah jadi imam. Kan, jadi empat jaga semua bangun sembahyang sekali tuan-tuan sekalian. Jadi bila nak sembahyang tu, isteri datang daripada dapur. Isteri datang daripada dapur. Dia datang, kita baru daripada tingkat atas turun bawah kan. Abang boleh tolong naik ambil telefon tak? Ya Allah. Tadi aku kat atas kau tak suruh kan. Sekarang turun bawah kau suruh naik pula kan. Jadi bila ingat ni tuan-tuan sekalian, azab yang paling ringan di dalam neraka sama dengan yang paling berat di dunia. Setakat naik tingkat 2, no hal lah tuan-tuan sekalian. Saya naik ambil telefon dia, saya turun. Ada apa-apa lagi nak suruh abang naik? Tak ada hal lah. Maksudnya kalau kita tahu apa yang menanti kita di hari akhirat kelak, maka menyesallah ahli-ahli neraka nanti. Mereka akan menerima balasan yang tidak tertanggung oleh badan ini. Segala kenikmatan dan kelazatan yang pernah dirasakan di dunia dahulu telah musnah sama sekali. Tidak ada satu pun yang tinggal. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak lari daripada neraka ini, inilah 10 hari lagi masih ada untuk kita cari peluang, untuk kita tebus, untuk kita bayar, untuk kita dilepaskan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kalau kita dapatkan yang kita masukkan dalam tajuk kita ni? Yang pertama, yang pertama basic, iaitu bangunlah, hiduplah 10 malam yang terakhir. Kalau isteri tak boleh datang masjid, isteri tak boleh datang surau, suruh suami datang. Kejut suami suruh dia datang. Tapi pastikan suami betul-betul datang masjid dan surau. Ambil nombor AJK masjid. Sebab sekarang musim Euro, kalau takut-takut jadi kedai mama yang di sana. Dia ada tak suami saya? Kalau dia ada, alhamdulillah. Kalau dia datang, bila dia dapat dari telefon dia, mintalah supaya dia berdoa untuk apa? Kita sama di rumah tuan-tuan sekalian. Malam terakhir ni, isteri-isteri tak payah duduk romantik sangat. Tak payah duduk romantik sangat tuan-tuan sekalian. Jangan orang ketawa pagi, jangan dia buat lembek-lembek tengkuk. Kan? Kemas dia abang, awak 10 malam yang tarik masjid abang. Dia pergi masjid tuan sekalian. Malam-malam ganjil, Ustaz 10 malam tak saat. Ustaz ada diskaun tak Ustaz? Nak minta kuah. Dia ada harga mahal. Kan? Nak minta diskaun lagi. Okey, ada 50% diskaun. Iaitu malam-malam ganjil. Tinggal malam 21 malam ni 23, 25, 27, 29. Kan? Kalau tak saudara utama 27, 29, banyak orang duduk atas kereta balik kampung, qiyam bulan dalam kereta. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Fikirlah kan. Saya kalau nak balik kampung, siap anak-anak semua keluar dekat sikit, tanya orang dah tidur. Bila dia orang masuk kereta, dia naik sekejap, dia tengok. Isteri pun dia pun salah juga kan, dia sebagai assistant kan, dia takut driver tidur kan. Saya punya style, saya tak boleh diganggu bila saya memandu kan. Dia tanya, abang, apa yang boleh bantu? Kata betul kau nak bantu? Ya lah, nak bantu lah. Kalau nak bantu betul, tidur dia diam, jangan kacau. Bila saya bantu, saya straight. Saya tak, kalau dia kata KL ni sampai ke start dalam 4 jam setengah ke 5 nya tu kan, saya tak berhenti kan. Saya tak berhenti kecuali ada permintaan daripada penumpang untuk apa? Untuk nak buat air dan sebagainya. Jadi dalam waktu tu bila kita seorang-seorang, tuan-tuan, waktu terbaik kita simpan banyak. Kita masuk dalam peti deposit Fatihah, salawat, kita simpan banyak masuk dalam peti deposit. Jadi kalau kita tengok kan, Ustaz, bila kita ada gangguan, orang kata baca ayat kursi, baca Fatihah. Kadang-kadang kita baca tak jalan kan, silap-silap syaitan belok baca bersalah kan. Ustaz pergi jalan Ustaz baca sekali je jalan. Sebab apa? Sebab Ustaz bukan baca sekali tu, dia dah masuk banyak dalam peti deposit.
Dia baca yang sekali yang terakhir tu waktu kita minta tu, itu password. Bila masuk password yang deposit keluar. Itu yang jadi power tu tuan-tuan. Jadi kita bila ada waktu jam dan sebagainya, tak payah marah. Tak payah marah. Kalau kita marah, tuan-tuan boleh marah. Bila kita marah, jalan jadi clear, go ahead, marah kan? Tapi mana ada jalan ke jam situ ke? Daripada kita marah, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala dia. Nabi ada orang tanya, bila masuk waktu syuruk? Waktu syuruk ni tuan-tuan sekalian, iaitu separuh daripada waktu duha. Kalau kata waktu duha itu 29 minit atau 28 minit, waktu syuruk iaitu separuh dia dalam 15 minit. Kalau waktu duha, dia punya dulu dia tak kata minit, dia kata satu dalah. Kalau waktu ni separuh dalah. Jadi dalam 15 minit. Waktu duha dalam 28 ataupun 29 minit. Sekarang dalam Jumaat itu. Nabi kata, barang siapa yang selepas solat subuh, dia duduk sekejap, lepas tu dia bangun solat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti mengerjakan haji yang sempurna. Buat haji yang sempurna. Kita pergi buat haji belum pasti sempurna. Tapi kalau lepas solat subuh, duduk dalam majlis ilmu ni sekejap, lepas tu lagi dah masuk syuruk, bangun 2 rakaat, Nabi kata seolah-olah dia mendapat haji yang sempurna. Lagi pahala apa? Dalam bulan Ramadan. Baik. Masa kita apa lagi? Malam tersebut hendaklah menghidupkan masa yang tersebut dengan amal ibadat. Kita kena beriman dengan yakin bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah benar dan dituntut menghayatinya dengan amal ibadat. Yang ketiga, amal ibadat itu dikerjakan kerana Allah semata-mata dengan mengharapkan rahmat dan keridhaan. Maksud saya kata tadi, cari Tuhan, cari Allah. Sebelum itu hendaklah ia bertaubat dengan sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha, dan terus beristiqamah, tetap teguh mengerjakan seruan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini cadangan-cadangan amalan buat muslimah yang haid dan nifas. Banyak kita boleh google dalam internet pun banyak ni. Apa yang kita boleh buat mungkin berbeza sedikit daripada orang lelaki. Yang ini yang ketiga. Yang pertama, the best, bangun hidupkan 10 malam yang terakhir. Yang kedua, 50% discount, go for malam-malam ganjil. Yang ini yang ketiga ni untuk orang yang payah sangat Ustaz, saya sibuk sangat Ustaz. Yang ini saya panggil apa? Mengutara panggil paling busuk. Kan? Orang putih panggil worst come to worst. Worst come to worst. Paling kurang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solat Isyak berjamaah, maka seolah-olah dia telah solat separuh malam. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan solat malam satu malam penuh. Separuh malam subuh jamaah dapat separuh malam, Isyak jamaah dapat separuh malam. Isyak jamaah, subuh jamaah, kita telah mendirikan satu malam penuh. Ustaz, macam mana Ustaz kaitkan dengan Lailatul Qadar? Bukan saya kaitkan. Ada hadis lain yang mengaitkan. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang salat maghrib dan Isyak berjamaah, sebab malam dia bermula dengan maghrib, pada malam Al-Qadar, kebetulan malam tersebut malam Al-Qadar, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagiannya daripada malam Al-Qadar tersebut. Maksudnya dia dah dapat bahagiannya daripada malam Lailatul Qadar. Maksudnya confirm dapat. Tapi tak sama dengan orang yang kategori pertama dengan orang kategori kedua. Tapi saya kata ini paling teruk dah. Tolong malam 10 yang terakhir ni jangan tinggal solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. But if you go for the better, itu lebih baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian,
Itulah saja sekadar perkongsian kita pada pagi ini. Yang baik pastinya daripada Allah, yang zahir itu daripada diri saya sendiri. Saya doakan moga Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi diri kita semua. Dan saya mohon maaf kalau sekiranya ada kesilapan